Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi bab 6, topik kita persediaan memulakan perniagaan. Hari itu dalam video yang sebelum ni kita dah belajar persediaan memulakan perniagaan, tapi kita belajar mengenai dokumen perniagaan. Dan pada hari ini kita akan belajar lebih lanjut sambungan daripada yang hari itu. Sebelum kita memulakan mata pelajaran kita pada hari ini, pastikan kamu telah pun bersedia seperti biasa peralatan tulis, buku teks dan jangan lupa klik like video cikgu, subscribe dan juga share video cikgu untuk dapatkan lebih maklumat terkini mengenai video-video terbaru cikgu. Baiklah. Penyata aliran tunai. Kamu biasa dengar penyata aliran tunai. Kalau kamu buat kerja khusus pun kamu dengar perkataan penyata aliran tunai ataupun akronimnya PAT. Apa benda sebenarnya PAT tu? Okay, PAT merupakan satu aliran sebenar wang tunai masuk atau iaitu penerimaan dan aliran sebenar wang tunai keluar ataupun pembayaran dalam tempoh kewangan yang tertentu. Maksudnya penyata aliran tunai ni adalah satu penyata keuangan yang kita buat setiap bulan untuk kita tengok berapa banyak duit kita masuk dan berapa banyak perbelanjaan wang keluar yang kita dapat pada bulan tersebut. Okay, apa gunanya penyata aliran tunai ni yang kita duk sibuk buat setiap bulan dan kita mesti kena buat? Okey, yang pertama kita tengok penyata aliran tunai ni, kepentingan dia adalah untuk menjangkakan aliran tunai masa hadapan. Maksudnya kita boleh jangkakan pada bulan depan berapa duit yang akan masuk dan berapa banyak duit yang kita akan keluarkan. Okey, seterusnya yang kedua kepentingannya ialah untuk menentukan kemampuan untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Jadi melalui kita punya penerimaan dan pembayaran, kita dapat tahu berapa dividen yang kita boleh berikan kepada kita punya pemegang saham. Kepentingan yang ketiga ialah dapat menilai keputusan-keputusan pihak pengurusan. Jadi apabila kita nak buat sesuatu keputusan mengenai kita punya company, kita kena tengok dulu kekuatan keuangan kita. Sekiranya keuangan kita okey, maka kita boleh teruskan kita punya keputusan tersebut. Dan yang terakhir ialah menunjukkan hubungan antara untung bersih dengan perubahan tunai dalam perniagaan. Okey, kenapa perlunya? Sebab bila kita nak buat apa-apa pinjaman daripada bank, perkara pertama yang mereka akan tengok adalah penyata aliran tunai. Okey, di situ kita boleh tahu kemampuan kehebatan perniagaan kita pada tahap yang mana. Okey, ini adalah contoh penyata aliran tunai bagi 3 bulan. Biasanya kita akan buat penyata aliran tunai ni untuk setahun. So jadi dekat situ kita boleh tengok perjalanan keuangan kita punya company. Okey. Tapi kat sini cikgu tak boleh nak bagi untuk setahun lah, nanti tak muat dalam slide ni. Okey, kita tengok dulu. Yang pertama nama kedai komputer Umi penyata aliran tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Disember 2018. Okay, kita tengok butiran dekat sini, baki, penerimaan, ini dia pembayaran, ini dia kemudian jumlah pembayaran lebihan. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Jom kita tengok. Okey, ini adalah contoh penyata aliran tunai yang cikgu ambil dalam buku teks, tapi sebenarnya ada kesalahan kalau kamu tengok dekat sini baki HB permulaan ini bukan baki HB, ini nama dia baki BB. Jadi tolong buat pembetulan, yang ini adalah kalau yang mula-mula sekali, yang atas sekali itu nama dia baki BB, bawa ke bulan depan. Okey, yang bawah ni baru baki HB, hantar ke bulan depan. Okey. Jom kita tengok apa itu baki BB, merekod baki tunai dari bulan-bulan yang sebelumnya. Maksudnya baki tunai yang daripada bulan sebelumnya tu dia letakkan dekat sini. Ni bulan September lah. Baki yang dekat bawah bulan September ni bawa naik ke awal bulan Oktober. Okay, seterusnya penerimaan. Penerimaan ialah merekod penerimaan wang daripada urus niaga perniagaan.
apa sahaja penerimaan wang yang kita terima dalam kita punya company, kita rekodkan sebagai penerimaan. Okay, kalau tengok dalam contoh penyertaan aliran tunai yang cikgu paparkan ini, modal, jualan tunai, penerimaan daripada penghutang, komisen diterima, itu diletakkan di bawah penerimaan. Okay, sebelum tu cikgu nak tanya, apa itu maksud penghutang? Masih ingat lagi tak apa itu maksud penghutang? Okay. Penghutang ni maksudnya orang yang kita bagi dia berhutang dengan kita. Contohnya, kita kan jual komputer, jadi kita jual komputer kepada pelanggan kita secara hutang. Dia tak bayar cash dekat kita. Jadi dia tu kita gelarkan sebagai penghutang. Okay, jumlah penerimaan ni kita letakkan dalam satu bahagian, iaitu hasil tambah semua ni kita letakkan dalam jumlah penerimaan. Seterusnya adalah pembayaran. Okey, apa itu pembayaran? Pembayaran adalah merekodkan perbelanjaan daripada urus niaga perniagaan. Apa sahaja perbelanjaan yang kita buat untuk perniagaan kita, kita harus rekodkan dalam pembayaran. Contoh pembayaran seperti gaji, belian tunai, bayaran kepada pemiutang, iklan, belanja utility. Yang ini hasil tambah semua ini kita letakkan dia dalam jumlah pembayaran. Okay, cikgu nak test kamu. Apa itu maksud pemiutang? Tadi dah tahu maksud penghutang, sekarang pemiutang. Pemiutang adalah orang yang memberi kita berhutang dengan dia. Contoh kita kan berniaga komputer, jadi kita ambil komputer daripada supplier untuk kita letak jual dalam kedai kita. Jadi orang tersebut dia bagi kita tak bayar secara cash, kita bayar secara hutang. Maka kita ni digelar sebagai bukan kita, orang tu kita gelarkan dia sebagai pemiutang, orang yang memberi hutang kepada kita. Okay, kemudian belanja utility. Apa maksud belanja utility? Okay, belanja utility adalah belanja yang kita buat untuk meneruskan perniagaan kita. Contohnya bil api, bil air dan juga bil telefon. Okay. Seterusnya adalah lebihan/kurangan. Okay, lebihan berlaku apabila penerimaan melebihi daripada pembayaran. Manakala kurangan ni pula berlaku apabila penerimaan kurang daripada pembayaran. Contohnya macam ni. Katakanlah jumlah penerimaan kita pada bulan Oktober, contoh cikgu bagi amount yang senang supaya kamu cepat faham. RM1,000. Kita punya belanja pula 500. Maka lebihan kita RM500. 500 itulah yang dikenali sebagai lebihan. Kita ada untung lah kat situ, senang cakap. Okey, kalau kurangan ni pula maksudnya kita punya penerimaan RM500. Manakala kita punya pembayaran RM1,000. Maksudnya kita dah mengalami kerugian dekat situ sebanyak RM5,000. Jadi negatif. Jadi kita kena letakkan dia dalam kurungan. Kita tahulah something happen dekat kita punya perniagaan. Jadi bulan depan kita kena make sure kita tak melakukan banyak perbelanjaan. Yang terakhir adalah baki HB. Yang ini baru baki HB. Yang dekat atas tadi tu baki BB. Okey, baki HB ni hantar ke bulan depan. Yang 500 tadi tu kita bawa dia pergi ke November. Merekodkan baki akhir tunai pada setiap bulan. Baki ni akan menjadi BB pada bulan berikutnya. Okey, tengok kat sini cikgu dah tulis dah BB. So nanti kamu take note juga ya, supaya tak berlaku kekeliruan. Okey, pemasaran. Apa itu pemasaran? Habis dah. Okey, dah tertutup dah, tak apa. Dengar je apa yang cikgu nak explain. Pemasaran merupakan satu proses mengagihkan barang. Dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk memenuhi keperluan pengguna. Itu maksud pemasaran, agihkan barang supaya orang dapat merasai barang kita. Kemudian jualan. Okey, kita tengok pula jualan. Apa itu jualan? Jualan adalah satu aktiviti pertukaran barang. Pertukaran barang di antara penjual dan pembeli bertujuan untuk mendapatkan untung. Okey, jadi ingat pemasaran mengagihkan barang. Kalau jualan pula merupakan aktiviti pertukaran barang untuk mendapatkan untung.
Yang tu. Dua-dua proses ni tujuan dia adalah untuk mendapatkan keuntungan. Seterusnya, persediaan untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan jualan bagi produk dan perkhidmatan. Okey, yang pertama adalah campuran pemasaran. Campuran pemasaran dikenali sebagai 4P ataupun biasanya kita akan sebut 4P. Okay, bila sebut je campuran pemasaran, so perkara yang kamu kena ingat adalah 4P. Campuran pemasaran, mix marketing, 4P. Okay, P yang pertama adalah produk ataupun perkhidmatan. P yang kedua adalah price ataupun harga. P yang ketiga place dan P yang keempat adalah promotion. Jadi sebut je campuran pemasaran, produk, price, place, promotion. Okey, produk ataupun perkhidmatan. Apa itu produk ataupun perkhidmatan? Produk merupakan satu barang yang kita nak jual. Okey. Bagi memasarkan produk, usahawan perlu mengetahui ciri-ciri kekuatan produk, bentuk fizikal produk, contohnya jenama, saiz, kualiti, status halal dia, jaminan dan khidmat sampingan dia. So bagi seorang usahawan yang bagus, dia akan tahu dengan jelas tentang produk yang dia nak jual. Dia mesti master tentang produk dia. Okay, kemudian bagi perkhidmatan pula yang ditawarkan, usahawan perlu mengetahui package yang dia tawarkan. Okay, kemudian kemudahan yang disediakan dan waktu operasi dia. Okay, ini kita cerita mengenai produk dan perkhidmatan. Seterusnya harga. Apa itu harga? Harga adalah bayaran yang perlu dibayar oleh pembeli untuk mendapatkan sesuatu barang ataupun perkhidmatan tersebut. Okay. Penetapan harga yang berpatutan penting kerana pelanggan sensitif pada harga. Okay, jadi bila kamu tetapkan satu harga tu, kamu kena fikir daripada banyak sudut. Sebenarnya harga ni pun ada banyak dia punya taktik dia tau. Ada harga strategi, ada macam-macam lagi. Okey, jadi yang tu nanti kamu akan belajar untuk peringkat diploma dan degree, kamu akan belajar pasal harga sahaja. Bagaimana untuk menentukan harga bagi sesuatu produk tersebut. Okey, kemudian yang ketiga, sebelum menetapkan harga, usahawan perlu mempertimbangkan kos pengeluaran, persaingan dan juga permintaan pengguna. Katakanlah kalau kamu yang memonopoli perniagaan tersebut, maka kamu boleh menawarkan harga yang tinggi sebab kamu seorang je yang jual barang tersebut. Tapi kalau katakanlah ada ramai orang yang menjual barang tersebut, maka kamu kena fikir dulu kos pengeluaran dia berapa, persaingan dia, berapa harga yang pesaing letak. Dan kamu kena tengok juga, di samping tu kamu kena tengoklah juga barang kamu dengan barang pesaing sesuai tak dengan harga tersebut. Okay, kemudian bagi menarik perhatian pengguna, usahawan boleh menawarkan pemberian diskaun kepada pembeli. Sebenarnya ada banyak cara untuk kamu menarik, tak semestinya memberikan diskaun. Kamu boleh juga buat berikan combo ataupun bagi dia voucher, tak semestinya diskaun. Ada banyak lagi cara yang kita boleh gunakan. Okay, next, place ataupun tempat ataupun agihan. Bermaksud tempat untuk kita pasarkan barang kita. Kat mana kita nak pasarkan barang kita ni? Jadi usahawan perlu memilih tempat yang sesuai untuk produkkan barang mereka. Okay, pemilihan tempat yang sesuai akan menentukan kejayaan ataupun kegagalan bagi sesebuah perniagaan tersebut. Contohnya macam inilah. Kalau kamu jual makanan, sekiranya kamu cari jual di tempat yang tak ada orang, yang tak ramai orang, kamu rasa kamu akan berjaya ke ataupun gagal dalam perniagaan tersebut? Okay, mestilah kita gagal. Jadi bila kita nak jual makanan, contoh katakanlah viral sekarang, kondok lah, nasi lemak ke apa ke kan, kamu kena jual di tempat yang strategik supaya orang tahu tentang kewujudan. Jika memilih di premis tetap, perlu pastikan tempat tu lengkap dengan infrastruktur seperti kemudahan pengangkutan dan berhampiran dengan pelanggan. Okay, contohnya selain daripada contoh ini, mudah untuk parking. Biasanya kalau kamu tengok orang yang berniaga dekat tepi jalan, kalau ada tempat untuk mereka letakkan
kereta parking, maksudnya ramailah orang akan turun beli dekat kedai kamu. Tapi kalau katakanlah kamu meniaga betul-betul tepi jalan, tak ada tempat nak berhenti, walau strategik macam mana sekalipun, orang tak akan berhenti sebab menggadaikan nyawa. Jadi itu maksud dia, tempat kena pilih. Okay, kemudian, jika memilih perniagaan yang tiada premis tetap, maka usahawan perlulah memilih saluran agihan yang sesuai dengan produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Promotion. Okay, apa tu promotion? Selalu kita dengar promosi. Okay, promosi adalah satu kaedah memberitahu, menyedarkan, memujuk dan mempengaruhi pengguna untuk membeli barang kita. Maksudnya macam inilah, kita pujuk-pujuk dia. Promosi ni adalah satu kaedah godaan yang kita goda dia supaya dia beli barang kita. Promosi yang berkesan akan mengekalkan kesetiaan pelanggan. Maksudnya macam inilah, kalau katakanlah kamu selalu buat promosi, maka kamu dah tanamkan dalam pemikiran dia mengenai produk kamu, dan automatically dia tak akan pergi ke tempat lain. Dia akan cari juga kamu. Usahawan perlu memilih media yang sesuai untuk memasarkan produk ataupun perkhidmatan mereka. Jadi bersesuaianlah dengan kamu punya bajet perniagaan kamu. Kalau kamu ada bajet yang besar, kamu bolehlah pasarkan dia dekat iklan-iklan TV ataupun radio. Tapi kalau katakanlah perniagaan kamu baru nak mula, macam kamu buat RP tu, jadi banting, media sosial adalah satu platform yang terbaik untuk mempromosikan produk kamu. Okay, kaedah promosi yang berkesan akan meningkatkan lagi kesetiaan pelanggan. Seperti cikgu cakap, kena selalu promosi sebab pelanggan ni dia kadang-kadang dia lupa. Bila dia nampak produk lain, dia dah tak ingat kat produk kita. Jadi cara untuk kita mengekalkan kesetiaan mereka adalah dengan mengadakan promosi. Okey, kita tengok kaedah promosi. Tadi kita dah belajar promosi kan, sekarang kita tengok pula dia punya kaedah. Ada berapa kaedah promosi? Kaedah promosi ada 4. Ada 4, tapi kat sini cikgu akan explain satu persatu. Yang pertama, pengiklanan. Apa itu pengiklanan? Pengiklanan merupakan cara komunikasi pemasaran yang dirancang untuk memberitahu, memujuk pengguna, membeli barang kita. Contohnya media bercetak ataupun elektronik. Yang ini adalah pengiklanan. Yang kedua adalah jualan langsung. Okey, jualan langsung merupakan kaedah jualan yang melibatkan interaksi, pertemuan secara peribadi di antara penjual dan pembeli. Biasanya jualan langsung ni orang sinonim dengan Avon, Shakely, Herbalife. Itu contoh. Kalau macam biasa kan kamu tengok mak kamu ataupun kawan kamu ataupun ayah kamu, kamu biasa dengar kan, buat apa, jualan langsung. Inilah dia jualan langsung. Jualan langsung maksudnya kaedah jualan yang melibatkan pertemuan secara peribadi antara penjual dan pembeli. Seterusnya adalah promosi jualan. Okey, promosi jualan melibatkan pelbagai jenis insentif untuk menarik minat pembeli agar menambah pembelian mereka. Okey, contoh promosi jualan macam diskaun, cabutan bertuah, pemberian sampel percuma dan juga pemberian kupon. Okey, biasanya cikgu bagi tahu dekat pelajar cikgu, jangan selalu memberi diskaun. Jadi kita gantikan dengan cabutan bertuah. Kita bagi dia sampel percuma ataupun kita bagi dia kupon ataupun kita bagi dia rebate. Sebab kalau kita kerap sangat bagi diskaun, itu akan mengecilkan lagi kita punya jumlah jualan. Jadi macam mana kita nak capai target keuntungan yang maksimum. Tapi kalau kita bagi dia kupon ataupun kita bagi dia rebate, dia akan melakukan lagi pembelian pada company kita. Dan yang terakhir adalah publicity. Publicity ni maksud dia maklumat yang disalurkan melalui media massa mengenai produk atau perkhidmatan kita. Kos siaran ditanggung oleh media massa. Senang cakap macam ni lah. Kalau kamu tahu apa tu publicity, biasa kan kamu selalu cakap publicity murahan kan. Maksudnya benda tu kita sampaikan tanpa perlu membuat apa-apa bayaran. Orang yang tolong ceritakan tentang produk kita.
Cikgu selalu gunakan perkataan publicity murahan tu sebab nak mengaitkan supaya kamu senang faham. Publicity tu apa dia, apa maksud dia. Publicity tu maksudnya orang bercerita tentang produk kita tanpa kita perlu buat pembayaran pun dekat dia. Masa dia tolong jualkan barang kita tu, tolong beritahu tentang kebaikan barang kita tu. Okey, berbeza dengan iklan. Kalau iklan kita kena bayar. Tapi kalau publicity tidak, penceritaan dari satu mulut ke mulut orang lain mengenai produk kita. Okey, itu sahaja untuk bab 6 pada kali ini. Cikgu harap kamu semua boleh faham apa yang cikgu ajar. Dan seperti biasa, cikgu doakan agar kamu terus cemerlang dalam mata pelajaran perniagaan dan tiada yang mustahil untuk dapatkan A+. Kamu berusaha, bekerja keras, rajin buat latihan, insya-Allah A+ dalam genggaman kamu. Okey, kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Salam sayang daripada cikgu, teruskan usaha. Okey, bye.